Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fahhina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahhina fid din. Allahumma rabbi zidna 'ilma wa zidna fahma. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimat ikhwana wa bil Ka'bati qiblah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu kuliah ilmu, di dalam satu kuliah pengajian agama, di dalam satu kuliah pengajian kitab tafsirul Quran fi juzui amma insyaallah. Muslimin dan muslimat yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan staf Masjid Salat Negeri Melaka, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita kesempatan, Allah memberikan kita peluang sekali lagi. Allah memberikan kepada kita akan nikmat yang terbesar, nikmat beragama, nikmat agama Islam yang kita anuti daripada dulu, sekarang dan insya-Allah sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimahumullah taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat makan makanan yang sedap-sedap, kita dapat minum minuman yang lazat-lazat, kita dapat nikmat berkeluarga, kita dapat nikmat untuk kita meneruskan kehidupan kita sehari-harian. Alhamdulillah. Segala salam dan salawat kepada junjungan besar baginda yang teragung, baginda Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat insyaallah.
Pada minggu yang lepas kita telah membahaskan tentang tafsirul Quran fi suratul Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah, surah pembukaan, surah yang mula-mula kita buka Al-Quran, kita akan nampak satu surah yang di sebelah kanan, surah Al-Fatihah. Kan? Kenapa dinamakan suratul Fatihah? Kenapa asbabun nuzul? Sebab penurunan ayat suratul Fatihah ini. Dan kenapa kita wajib mempelajari suratul Fatihah? Muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Surah pertama dalam kitab suci Al-Quran, suratul Fatihah ini diturunkan di kota Makkahul Mukarramah. Kalau kita belajar ilmu tafsir Quran, tuan-tuan, kita akan dapat dua. Pertama akan diturunkan di Makkah, ayat Makkiyah, dan yang kedua surah itu yang diturunkan di Madinah, ayat Madaniyah. Mengandungi suratul Fatihah ini akan 7 ayat, kan? Akan 7 ayat, bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah walam dallin, 7 ayat, 25 kalimah dan 113 huruf. Dinamakan suratul Fatihah, yang bermaksud Fatihah ini Fatahah. Fatahah ini maknanya buka. Dan dalam bahasa Arab maksud Fatihah ni buka. Jadi buka. Fatihah ni surah pembukaan, surah yang mula-mula. Kan? Contoh kita ada satu doa masuk masjid. Apakah doa dia? Allahumma ftah li. Ya Allah bukakan. Allahumma ftah li. Fatahah. Bukakan kepada aku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Sebab itu muslimin dan muslimat, kita ni tuan-tuan kena selalu pergi masjid, kena selalu berjemaah, kena selalu dengar kuliah-kuliah pengajian agama. Sebab kita doa apa? Allahumma ftah li, ya Allah bukakan kepada aku pintu-pintu rahmatmu. Jadi tuan-tuan masuk rumah Allah ni, Allah bukakan pintu rahmah dia. Kepada siapa? Kepada kita lah tuan-tuan, kepada pengunjung, kepada para jemaah yang mengunjungi kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengandungi secara ringkas akan dasar-dasar yang kerananya Al-Quran itu diturunkan untuk memberi keterangan secara terperinci kepada manusia. Jadi muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini diturunkan, semua ayat Al-Quran ini diturunkan kepada kita bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama yang diriwayatkan suratul Al-A'la, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hinggalah ayat yang terakhir diturunkan, semuanya adalah yang pertama kalamullah, kan? Bukannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya kata manusia, tuan-tuan. Ayat Quran ni bukan kata orang, bukan kata orang Arab dulu, tidak. Tetapi ayat Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana orang Quraisy ni dia tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia mengatakan, dia memfitnah ayat Quran ini, wah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Tetapi bukan, tuan-tuan. Ayat Quran ini yang mempunyai mukjizat, ayatnya yang bersifat mukjiz, kan? Yang melemahkan, kan? Ayatnya yang bersifat memberi panduan. Al-Quran ini ayatnya diturunkan untuk memberi penerangan kepada kita, untuk membantu umat-umat Islam, untuk membantu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan Allah kata dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam satu hadis, tuan-tuan, punyalah Allah ni tuan-tuan bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ni memberi ganjaran kepada kita. Barang siapa may yaqra'ul Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan memberikannya pahala. Tidaklah Allah mengirakan alif
lam mim satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Allahu akbar. Ya, punya besar ni tuan-tuan ganjaran kepada manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang membaca Al-Quran. Jadi kita ni muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, kan, Al-Quran yang kita ada tu tuan-tuan bukan sekadar perhiasan, bukan sekadar kita nak letak dekat rumah, kan, nak bagi cantik rumah, kan, ada Quran, wah, oh ini orang baca Quran, padahal Quran tak pernah buka, kan, Quran dia tak pernah buka. Allah bagi kita Quran ni tuan-tuan, kita pergi kedai beli Al-Quran ni tuan-tuan untuk kita baca, kan, untuk kita baca Al-Quran. Satu huruf kita baca Al-Quran tuan-tuan, 10 kali ganjaran pahala Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar. Besarnya ganjaran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Apatah lagi dia menghafaz Al-Quran, apatah lagi dia membaca setiap hari Al-Quran, apatah lagi dia beramal dengan tuntutan Al-Quran. Allahu Akbar. Besar nikmat ganjaran kepada mereka yang membaca Al-Quran. Nama-nama lain bagi suratul Fatihah. Fatihatul Kitab, pembuka kitab Al-Quran. Ini kan kalau kita buka Quran tuan-tuan, yang di sebelah kanan tu ayat surah pertama suratul Fatihah. Dinamakan sedemikian Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, kerana Al-Quran dimulakan dengan suratul Fatihah. Kan, suratul Fatihah, kerana itu dinamakan nama lain dia Fatihatul Surah, kan, Fatihatul Kitab. Ia juga merupakan surah yang pertama dibaca dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran tuan-tuan, kalau ingat tak lagi tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang ada dekat rumah Allah ni dan yang berada dekat online, kan, secara live, kan, live majlis salat online, Facebook majlis salat, kan. Kalau kita waktu kecil dulu tuan-tuan, kan, kita ada hafal nama-nama surah, kan, ustazah kita, ustaz kita suruh kita hafal nama-nama surah. Dalam Quran ada berapa surah? 100 berapa? 14 surah, kan. Berapa ayat? 6,666 ayat. Ada riwayat lain 6,000, ada pendapat lah, kan. Kita mulakan, kalau kita baca nama-nama surah ni tuan-tuan, buka yang belakang sekali tu, yang Al-Quran bagian belakang sekali tu ada nama-nama surah. Kita hafal tak nama-nama surah? Kan ada lagu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf, An-Nafalul Taubah, Yunus Hud, Yusuful Awra'du, Ibrahim, Al-Hijarun Nahnul Isra, Al-Kafi Maryam Taha, Al-Anbiya'ul Hajj. Sampai habis. Kan saya nyanyikan habis 10 minit ni, kan, sampai wal akhiru an-nas suratu fil Quran. Tuan-tuan buka YouTube nama-nama surah, tuan-tuan hafal sendiri, kan. Pertama suratul Fatihah, kan, pertama suratul Fatihah, pertama Al-Fatihah, surah pertama, ya, surah pembukaan bagi bacaan dalam ibadah solat kita, kan. Tidak sah solat yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah. La salata liman yaqra bil Fatihatil Kitab. Nabi kata apa tuan-tuan? Tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatil Kitab, pembukaan kitab, surah Al-Quran, surah Al-Fatihah lah, kan. Kita angkat takbir, Allahu Akbar, baca doa iftitah, kan, lepas tu rokok. Tak boleh lah.
kan, hatta solat sunat sekalipun kena baca suratul Fatihah, kan, baca surah Al-Fatihah, kan, kita baca surah Al-Fatihah sampai bismillah sampai waladhdallin amin, kan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita kirakan tuan-tuan, bermula daripada solat subuh kita tuan-tuan 2 rakaat 2 kali baca Fatihah, Zuhur 4 rakaat 4 kali, dan 6 Asar 4 tambah 6 10 tambah 3 Maghrib 13, Isyak 4 17. Bermaksud tuan-tuan, kita baca surah Al-Fatihah satu hari untuk solat fardu 17 kali bacaan suratul Fatihah, kan. Jadi kita kena belajar, kan, belajar ilmu tajwid, kan. Allah kata apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu tuan-tuan jangan kelang kabut. Nak pergi buang air ke kelang kabut, kan? Nak pergi mana? Nak kejar bas ke kelang kabut? Relax tuan-tuan. Baca Quran ni tuan-tuan relax, jangan kelang kabut, kan. Ramai antara kita termasuk diri saya kadang-kadang tuan-tuan, kita nak solat pun kelang kabut tuan-tuan, kan. Imam dah angkat takbir Allahu Akbar, kita baru parking kereta tuan-tuan, kita dah berlari. Ini Nabi larang, kan tuan-tuan. Nabi kata jangan terburu-buru untuk kita solat. Sebab itu muslimin dan muslimat, datang awal ke masjid, datang awal ke rumah Allah, berjalan dengan tenang, jangan kelang kabut, kan. Jangan kelang kabut. Nak pergi menghadap Allah ni tuan-tuan, sebelum kita solat ni tuan, jangan kelang kabut, kan. Datang awal, persiapkan diri kita awal, kan. Maghrib pun sekarang dah 6 Maghrib 7 1 minit, kan. 6.30 baru habis main bola, memang tak sempat nak kejarnya, kan. Habis awal 6 subuh dah habis main takraw, mandi-mandi siap-siap, 6.30 6.45 kita bertolak ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kelang kabut tuan-tuan, kan. Azan pukul 7 petang, pukul 7 subuh baru habis main bola. Itu silap. Orang tengah azan, saya tengah ambil penalti. Jangan macam tu muslimin dan muslimat rahimahullah taala, kan. Kita bersiap sedia untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama lain bagi suratul Fatihah dikenali sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Al-Quran, iaitu ibu, kan. Dia punya induk Al-Quran, kitab induk. Demikian namanya kerana kedudukannya yang terletak di bahagian depan sekali daripada surah-surah yang lain. Biasalah tuan-tuan, kalau kita duduk depan sekali, orang panggil imam, kan. Imam ni ketua kita bila berjemaah, kan. Jadi dia ni ketua. Jadi suratul Fatihah kedudukannya pada surah yang pertama dalam Al-Quran, kerana itu digelar Ummul Al-Quran ataupun Ummul Kitab, kan. Kita baca ila hadatin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Mari kita mula majlis kita dengan Ummul Al-Quran Al-Fatihah, kan. Kalau kita jadi pengurusi majlis, kan tuan-tuan, marilah muslimin dan muslimat kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, kan. Kita buka dengan Ummul Kitab. Maksudnya apa? Ayat surah pertama, ayat suratul Fatihah, kan. Selalu kita dengar, kan, buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita baca suratul Fatihah. Moga-moga mendapat rahmat, moga-moga mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dinamakan suratul Fatihah Al-Quranul Azim ataupun Al-Quran yang agung. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran, kan. Waktu solat kita kena baca suratul Fatihah, waktu kita berzikir pun kita ada baca suratul Fatihah, kan. Waktu kita nak apa sajalah kita mulakan dengan suratul Fatihah. Yang keempat,
Asbabul mathani, 7 yang diulang-ulang. Kan? As-sab'ul mathani, sab'u, wahid, isnain, thalasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a. Sab'a tu apa? 7. Dalam bahasa Inggeris 7. Kan? Orang Perak panggil 7. 7. B. Orang kita bukan Saiben. Saiben tu Jambang tu. 7. 7. As-sab'ul mathani, yang bermaksud 7 yang kita ulang-ulang. Kan? 7 yang kita ulang tu maksud apa tuan-tuan? Kerana merujuk kepada 7 ayat ini yang diulang-ulang ketika kita mendirikan solat fardu setiap hari. Kan? Subuh kita baca suratul Fatihah, zuhur sekarang kena baca suratul Fatihah juga. Kan? Boleh tak rakaat pertama surah Fatihah, surah pertama, surah kedua tu sekalilah surah apa kan? Selepas suratul ba'da suratul Fatihah. Rakaat kedua kita baca kan, Allah naik daripada takbir tu, naik diri rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Tak boleh lah. Bermaksud kena baca suratul Fatihah juga. Kan? Kena baca surah Fatihah. Sebab tu digelar As-sab'ul mathal. Kita ulang-ulang kan surah Al-Fatihah di dalam solat 5 waktu sehari semalam. Yang kelima, digelar suratul Fatihah surah Alhamdu. Apakah maksud Alhamdu tuan-tuan? Puji-pujian. Sebab apa? Ayat pertama tu digelar Alhamdulillah, kan? Segala puji dan pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kejap lagi kita akan masuk ke tafsir ayat suratul Fatihah. Dinamakan Alhamdu kerana pada permulaan surah ini dimulakan dengan Alhamdu. Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. Alhamdu, iaitu puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb sekalian alam. Kan? Kita puji Allah. Kita memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq kita, pencipta kita, dan semua yang ada di atas muka bumi Allah adalah Allah yang menciptakan semuanya. Yang seterusnya dikenali suratul Fatihah sebagai surah Asy-Syifa, yang bermaksud penawar atau penyembuh. Nama ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul Kitab adalah penawar kepada racun. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Darimi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan surah Al-Fatihah ini dikenali juga sebagai penawar, Asy-Syifa, kan? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ni nak baca apa-apa, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Baca 5 kali, 7 kali, 100 kali. Itu pulanglah ada riwayat-riwayat ataupun ijazah yang diijazahkan kan? Kita baca Fatihah kan sebagai penyembuh kepada kita. Kan? Yang Maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, insya-Allah Allah menyembuhkan penyakit kita. Dan yang terakhir, ar-ruqyah, jampi ataupun doa. Nama ar-ruqyah ini berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yang menceritakan tentang seorang sahabat yang telah menjampi seorang yang disengat binatang dengan membaca surah Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tidak tahu bahawa sesungguhnya surah Al-Fatihah adalah ayat-ayat ruqyah, adalah ayat-ayat penyembuh
kepada segala penyakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak lagi nama-nama lain bagi surah Al-Fatihah, seperti Al-Wafiyah yang sempurna, Al-Syukur yang bermaksud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ad-Du'a yaitu doa, As-Su'al permohonan, Al-Kafiyah mencukupi, dan Al-Asas yaitu dasar-dasar. Di antara intisari kandungan surah ini yang pertama, menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penguasa dan pentadbir alam ini. Dan antara kelebihan ataupun intisari suratul Fatihah ini, muslimin dan muslimat semua, yang pertama menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya Allah satu-satunya Rabb yang mentadbir alam ini dan mempunyai kekuasaannya, kan? Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, kan? Menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penguasa dan pentadbir alam ini. Tidak ada kuasa lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ni muslimin dan muslimat rahimakumullah, kan? Apa juga pertolongan kita, apa juga kita nak minta bantuan kita, apa juga hajat kita, tuan-tuan, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami bersujud, kami sembah, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan, ya Allah. Kan? Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan muslimin dan muslimat, konsep bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan ke semua bidang urusan kita sehari-harian. Kita serahkan semua jiwa dan raga kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari, tuan-tuan, kita angkat takbir, kita baca doa iftitah. Kan ada doa iftitah dalam Al-Quran, dalam solat kita, kan? Apa ayat dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surah Al-An'am, kan? Surah Al-An'am tu, surah Al-An'am, kan? Betul? Surah Al-An'am, tak siap saya. Itu nama Quran, itu ayat Quran, tuan-tuan, kan? Diambil daripada Al-Quran. Inna salati, sesungguhnya solatku ya Allah, wa nusuki, dan ibadahku ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah. Solatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku, matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Engkau ya Allah. Kita bekerja sehari-harian mencari rezeki, tuan-tuan, untuk menyara keluarga kita lillahi ta'ala. Kita datang ke rumah Allah dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita belajar, pergi sekolah, anak-anak kita pergi ke sekolah, kita serahkan semuanya lillahi ta'ala. Aku nak bersedekah kejap lagi ni, tuan-tuan, ya Allah, lillahi ta'ala. Aku nak buat pekerjaan, makan aku semua lillahi ta'ala. Barulah hidup kita berkat, tuan-tuan. Barulah hidup kita ni muslimin dan muslimat akan diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah hidup kita diberikan kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita berusaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini konsep tawakal muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada antara kita, kan, anak-anak kita lah kadang-kadang
Man, kau dah baca buku, esok nak SPM kan? Besok nak exam. Tak apalah mak, tawakal je lah kepada Allah. Mak pun okeylah tawakal. Mak pun tak pergi kelas ngaji kan? Mak pun tak datang masjid kan? Itu yang dia kata, tak apalah tawakal. Tawakal maksudnya apa mak? Mak pun tak tahu tawakal tu apa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Ini yang kita silap ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita selalu tawakal kepada Allah, tawakal kan? Dalam satu hadis Nabi SAW, seorang sahabat, saya lupa nama dia tuan imam, seorang sahabat, dia kata apa? Nabi kata, ya fulan bin fulan, engkau dah tambat lembu kau dekat tempat tambat tu. Dia kata, tak apa ya Rasulullah, aku serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kata apa tuan-tuan? Itu bukan tawakal. Tawakal tu bermaksud kau kena ikat tali lembu tu, baru kau tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi nak mengajar kepada kita ni tuan-tuan, nak berjaya, nak jadi orang yang pandai, nak berjaya dalam kehidupan kita, kita kena berusaha. Ada orang kan, dia hanya mengharapkan kekayaan datang tanpa dia berusaha. Ada orang golongan kedua, dia nak pandai tapi dia tak nak belajar. Dia nak ada ilmu tapi dia tak nak datang rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak nak pergi sekolah, dia tak nak duduk asrama. Ada orang nak dapat SPM 10A, nak dapat exam dekat university for flat kan, anugerah dekan apa? Anugerah dekan kau kan, anugerah naik chancellor. Wow, hebat kita tuan-tuan, mengejar kepada keduniaan, mengejar bagus, alhamdulillah. Tetapi kalau kita kena seimbang ni tuan-tuan kan, kalau kita dapat anugerah dekan, kitalah orang yang duduk saf pertama di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat SPM 10A, kita juga merupakan jemaah saf pertama di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak berjaya tapi kita tak nak berusaha. Ini yang dinamakan faiza azamta. Setelah kita berusaha tuan-tuan, fatawakkal 'ala Allah, baru kita berserah kepada Allah. Nak diet, nak kurus tapi makan banyak, macam mana tu? Kita nak diet, maklumlah kita berat kita dah 90 kilo hari ni kan, dah 100 kilo. Mana taknya habis kuliah makan, kemudian sekarang orang belanja lagi, kan balik madrasah lagi, kan makan kan, makan. Macam mana nak kurus kan? Sebab kita kena berusaha. Mulalah kita beli ubat diet, minuman diet, minum setiap hari. Lepas tu melantak nasi lemak, nasi goreng ayam, nasi biryani. Mana nak kurus kan? Sebab tak ada usaha. Inilah konsep dia tuan-tuan. Kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan penguasa dan pentadbir alam semesta ini. Yang kedua, menegaskan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dalam ayat ini, seperti ayat Ar-Rahman yang maha pengasih dan Ar-Rahim yang maha pengasihani. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah sayang kita ni tuan-tuan. Allah ingat dekat kita ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan tak ingat Allah. Kadang-kadang kita ni lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Ada di antara kita ni muslimin dan muslimat takut dengan Allah hanya di dalam rumah Allah saja kan? Takut dengan Allah hanya di dalam rumah Allah saja. Contohnya apa? Waktu main bola tadi kan, pakai seluar pendek. Dekat luar pergi shopping tadi tak pakai tudung. Tapi bila masuk rumah Allah, ini rumah Allah, wajib pakai tudung. Wajib pakai tudung. Adakah Nabi ajar kepada kita
wajib pakai tudung dalam rumah Allah saja atau dekat semua tempat? Ini yang kadang-kadang kita ni muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, kita ni silap. Nasib baik dekat rumah Allah dia pakai tudung. Kalau dia semayang tak pakai tudung, kan dah jadi apalah. Kan sama juga kita ni muslimin dan muslimat, termasuk diri saya yang hina, yang kurang ini tuan-tuan. Allah ni sayang kepada kita muslimin dan muslimat. Allah masih lagi beri kita nyawa tuan-tuan. Allah masih lagi gerakkan hati kita untuk melangkah ke rumah Allah. Allah masih sayang kepada kita. Kita banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita ni tuan-tuan, sampai kita ada masa untuk datang ke masjid salat ni untuk kita solat berjemaah, untuk kita solat sambil tengok laut Cina Selatan belakang tu. Kan? Nampak kapal-kapal belakang tu, tengok ikan kan, tengok laut kan, baguslah. Nasib baik masjid salat ni tepi laut. Kalau tepi kampung memang tak ada orang kan, sebab nak tengok apa, tak ada laut. Kan? Alhamdulillah muslimin dan muslimat, kan? Kita tengok keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Allah ni tuan-tuan bersifat Ar-Rahman. Allah ni sayang kepada kita tuan-tuan. Allah kasih kepada kita ni tuan-tuan, kan? Allah pelihara kita daripada penyakit-penyakit. Allah pelihara kita daripada sebarang bentuk kemungkaran. Allah pelihara kita ni tuan-tuan. Allah buka hati kita daripada jauh kita datang tadi kan, kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk niat beriktikaf, kita solat berjemaah, kita dengar kuliah, kemudian lepas nikah kita solat fardu isyak, dan kita nak buat kerja kita buatlah tuan-tuan. Nak pergi shopping pun pergilah tuan-tuan. Sempat lagi tuan-tuan, ion tutup pukul 11 tuan-tuan, pukul 10. Kan? Kita habis solat isyak sekarang, nanti cakap kat imam kan baca pendek. Baca pendek sebab nak pergi shopping kejap lagi. Kan? Jangan risau tuan-tuan, sempat isyak kejap lagi saya pun habis kuliah. Lepas tu Tuan Bilal akan azan. Lepas tu kita solat 8.40 dah selesai. Pergilah shopping. Pergilah makan KFC tu. Pergi makan. Pergi jalan-jalan. Nak tengok wayang pergi. Mana buka lagi wayang. Kan? Pergi jalan-jalan. Yang penting solat. Jangan lupa. Kan? Dekat shopping mall pun ada surau. Kan? Dekat shopping pun ada surau tuan-tuan. Kan? Jangan lupa kita solat tuan-tuan. Kan? Itu yang kedua. Sebab Allah ni tuan-tuan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasihani, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pemurah tuan-tuan. Allah sayang kepada kita. Kalau kita bersedekah, kita masuk duit dekat tabung masjid salat kejap lagi, Allah balas ganjarannya sampai hari kiamat. Ingat tak hadis Nabi SAW? Tidak akan terputus amalan anak Adam sampai dia meninggal illa bithalatha. Tidak akan putus amalan kecuali 3 perkara apabila dia sudah meninggal dunia. Yang pertama, doa anak yang soleh dan solehah tuan-tuan. Kita mendoakan ibu dan ayah kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah ibu dan ayahku ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menjaga aku waktu aku kecil lagi ya Allah. Ini kita doa tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, setiap kali kita solat tuan-tuan, jangan pernah lupa doa ini. Doa kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, sedekahun jariyatun. Sedekah jariah tuan-tuan. Kan? Ini amalan yang tidak akan putus dia punya pahala sampai hari kiamat. Tuan-tuan kejap lagi keluar sedekah 50 sen pun tak apa. Mana ada tulis 50 sen tak boleh. Kan? 1 sen nak derma pun boleh, tak ada masalah. Kan? Nanti tuan imam buka tabung je lagi. Apa jemaah bagi 1 sen ni? Kan? Tak ada duit ke? Allah, gua kan? Mana ada tulis duit 1 sen, 5 sen, 10 sen tidak diterima.
parok macam tu. Kan? Bagi sedekah kejap lagi. RM1, 50 sen ke, 10 sen ke apa, kalau digunakan untuk bayar elektrik masjid ini, beli kipas tuan-tuan, kalau tak ada 10 sen tuan-tuan, tak cukup RM200 beli kipas. Kan? Kita buka kipas ni tuan-tuan, oh ini mahal ni, ini 18,000 satu. Kan? Dekat madrasah ada satu, oh mahal 18,000 satu. Itu duit orang infak sedekah tu tuan-tuan. Kipas helikopter nama dia. Kan? Siapa yang dapat angin ni, ni laju ni, kipas ni tuan-tuan sejuk, saya rasa dapat pahala tuan-tuan yang bersedekah. Nampak? Sampai hari kiamat pahala tuan-tuan Allah beri. Yang ketiga yang tak akan terputus, ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita mengisi ruang tuan-tuan. Kan? Selepas solat maghrib kan, apa salahnya tuan-tuan kalau kita ada buat program kuliah maghrib kan, ada buat program tak lama tuan-tuan. Saya mula tadi 7.35, ni dah nak habis dah isyak dah. Nampak lagi 5 minit nak isyak dah. Saya akan berhenti pukul 8. Kau isyak saya berhenti lah. Tak lama tuan-tuan, 40 minit, 30 minit tuan-tuan. Kalau tengok wayang tuan-tuan, iklan dia je dah 10 minit, 15 minit. Baru nak introduction, baru gambar rimau nak keluar, baru gambar gunung. Tuan-tuan tahu tak ni saya cerita ni? Gunung tu apa? Paramount Picture. Gunung Himalaya tu. Gambar rimau tu apa? Apa? Saya pernah lupa lah. Kan? Walt Disney keluar pula. Kan? Dah 5 minit intro. Nama pelakon dah kat 10 minit keluar. Kita boleh tunggu. Kenapa untuk belajar ilmu Allah kita rasa tak boleh tunggu dekat masjid? Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Saya berpesan diri saya yang selalu buat maksiat ini dan diri muslimin jemaah semua sekalian, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah taala. Mendekatkan diri kita kepada rumah Allah. Rasa kalau tak pergi masjid satu hari tuan-tuan, Allahu Akbar, rasa macam aduh kan. Setiap hari dulu nampak abang kat situ dah tak ada dah. Macam abang ni setiap minggu ada saya kenal. Oh alhamdulillah istiqamah kan. Alhamdulillah Allah buka hati kita untuk dengar kuliah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi rahmah barakah kepada kalian semua insya-Allah. Marilah tuan-tuan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja daripada pagi 8 pagi, kita boleh bersegera pakai cantik-cantik kan. Bangun terkejut terus mandi pergi office, sanggup redah hujan pergi office. Kenapa untuk rumah Allah kita tak sanggup berbuat demikian? Kenapa untuk pergi ke bekerja satu hari 9 jam kita duduk office kan? Satu hari 9 jam kita bekerja duduk dekat office kan? Kenapa 10 minit 20 minit 1 jam kot lah paling lama duduk ke rumah Allah, kita rasa aduh cepatlah tuan imam ni banyak pula dia cakap banyak kan, cakap je banyak kan, dia pun sama juga kan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, insyaallah sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah dekat kepada kita. Marilah sama-sama kita cinta Allah dan Rasulnya, barulah Allah dan Rasulnya cinta sayang kepada kita. Marilah tuan-tuan kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah dan Nabi ingat kepada kita muslimin dan muslimat, barulah Allah berikan perlindungan kepada kita, barulah Allah berikan rahmah kepada kita. Insya-Allah kita ingat Allah, Allah ingat kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. Sama-sama kita beramal dengan suratul Fatihah. InsyaAllah pada minggu yang depan ada umur, ada rezeki, kita akan membicarakan tafsir suratul Fatihah insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah menghapuskan dosa-dosa kecil dan dosa besar kita. Allah memberi rahmah kepada kita, Allah berikan perlindungan kepada kita dan ahli keluarga kita. Allah menghindarkan
menghindarkan kita daripada sebarang bentuk penyakit, Allah mengampunkan dosa kita, dan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.